Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak bincang hadis yang ke-32. Itu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Di bawah tajuk la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan kemudaratan sama ada untuk diri sendiri ataupun sama ada kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Itu tajuk yang letak di bawah hadis yang ke-32. An Abi Sa'd bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar, hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, ataupun lebih dikenali sebagai Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak boleh memudaratkan sama ada kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Ini salah satu terjemahan. Lepas tu kita akan bincang selepas ni. Sebab ulama nampaknya ada berbeza-beza dalam mengartikan hadis ini. Kita akan tengok selepas ni bagaimana ulama cuba memberi makna kepada hadis ini dalam bentuk yang agak berbeza lah. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan orang lain secara bersambung sanadnya, yakni muttasil. Namun Imam Malik dalam Muwatta'nya telah meriwayatkan hadis ini secara mursal, yang diambilnya daripada Amr bin Yahya, yang diambil daripada ayahnya, terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau telah menggugurkan Abu Sa'id ataupun Abu Sa'id dalam riwayatnya Imam Malik. Dan Imam Malik dia ada tarik lain, riwayat-riwayat lain yang masing-masingnya memperkukuhkan yang lain. Maknanya walaupun ada dalam Muwatta' Malik sebut gitu, tetapi banyak maknanya riwayat-riwayat lain dalam turuk lain disebut Abu Sa'id ini. Ini panggil hadis mursal lah, yang diriwayatkan oleh Imam Malik ini. Tetapi oleh kerana ada riwayat-riwayat lain yang sebut dengan terang siapa sahabat yang digugurkan itu, iaitu Abu Sa'id, maka berdasar pada riwayat lain, maka riwayat itu maknanya tidaklah jadi dhaif lah, sebab dikenal pasti. Kita tengoklah selepas ni. Ini hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32, yang mana dalam hadis ini mengikut riwayat Abi Sa'id Al-Khudri ini, beliau menyebutkan bahawa Rasulullah ada bersabda la darara wa la dirar, mana tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan, ataupun tidak boleh memudaratkan sama ada pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Hadis ini kalau kita nak tengok daripada makna yang umum hadis ini, seperti mana yang diberikan oleh para ulama, jelas bahawa hadis ini menegaskan persoalan
keselamatan, tidak boleh mengganggu orang lain, begitu juga tidak boleh menganiaya kepada diri sendiri. Cuma secara umum kita akan sebut bahawa Islam itu sendiri seperti yang kita maklum, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan nikmat Islam kepada umat manusia ini dengan memberikan ataupun dengan mengurniakan bentuk-bentuk ajaran dalam agama itu, sama ada dalam bentuk akidah, dalam bentuk ibadat, dalam bentuk hukum-hukum perundangan, dan begitu juga prinsip-prinsip akhlak. Itulah Islam yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Dan perkara itu sama ada akidah, ibadat, perundangan, akhlak, ini semua manusia perlu. Manusia perlu. Misalnya akidah yang menjadi tunjang kepada sesuatu pegangan sesuatu agama itu, manusia perlu benar. Jadi Allah SWT kurniakan Islam itu dengan lengkap lah, merangkumi akidah, ibadat, syariat dan akhlak itu, dengan maksud untuk memastikan manusia ini dapat kebahagiaan, kemaslahatan, kebajikan mereka semasa hidup di dunia. Bahkan ajaran Islam keseluruhan itu, kemaslahatan yang dimaksudkan itu bukan merujuk pada dunia saja, tetapi dia sampai ke hari akhirat. Melalui hadis ini juga kita dapat faham bahawa Islam itu bukan sekadar nak kebaikan kepada manusia, tetapi dalam masa yang sama Islam itu dia meletakkan asas-asas yang kukuh untuk supaya manusia dapat mengelakkan keburukan dan perkara yang madarah, yang memudaratkan kepada manusia itu dalam pelbagai bentuk lah, apa saja yang kita akan bincang selepas ini. Itu asas sebagai mukaddimahnya, mana asas Islam itu gitu. Maka kalau kita belajar dururiyatul khams, 5 perkara yang Allah SWT letakkan, mana Islam ni nak jaga 5 perkara seperti mana yang kita maklum tu lah. Benda tu kita akan datang. Yang mana dalam hadis ini jelas bahawa, melalui hadis ini jelas kita nampak bahawa Nabi SAW itu menyebutkan melalui hadis ini perkara-perkara yang berkait dengan falsafah tasyrik itu. Mana syariat ni nak menarik sebanyak mana kebaikan kepada manusia yang ada atas dunia, dan nak menghindarkan semua bentuk keburukan, kemudaratan kepada manusia itu. Dalam hadis ini juga dia menyebutkan asas akhlak, iaitu la darara, tidak ada kemudaratan. Itu asas akhlak. Akhlak ni nak kebaikan. Dalam masa yang sama dia nak tolak sebarang jenis keburukan dalam apa bentuk sekalipun. Ini makna umum hadis. Selain daripada itu, hadis ini juga merangkumi asas-asas pergaulan sesama manusia. Atah la darara wala dirar itu mana ulama intipatikan dia sebagai asas ta'amul, asas pergaulan, asas muamalat sesama manusia. Demikian juga melalui hadis ini jelas bahawa Islam mensasarkan kepada nak jaga individu dan masyarakat. Jelas daripada hadis ini Islam antara matlamat dianya adalah nak jaga kehidupan, kemaslahatan secara individu dan juga secara jamaah, secara jama'i, secara kemasyarakatan itu, dari semua perkara yang memudaratkan. Selain daripada itu, hadis ini juga dalam konteks mana la darara itu juga, hadis ini cuba untuk melalui ajaran dia secara keseluruhan, kerana ulama sebut hadis ini dia mengandungi separuh agama. Hadis ini separuh agama yang kita akan bincanglah, biar kita nampak bagaimana ulama sebut hadis ini dia mengandungi separuh, 50% daripada ajaran agama itu. Kerana asalnya 2 perkara kita sebut dah saat ni, cuma ada ulama sebut secara terperinci. Dia sebut dia kata agama ni sama ada dia 2 perkara asal dia, prinsip besar dia. Nak memberi kemaslahatan kepada manusia, memberi kebajikan kepada manusia, itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa yang sama dia nak menolak segala madarah, segala kemudaratan, keburukan kepada manusia. Jadi setengah-setengah ulama kata hadis ni dia ambil hak bahagian kedua, iaitu nak mewajibkan kepada manusia jangan menyakiti orang lain,
Jangan menyebabkan orang lain susah, jangan menyebabkan orang lain mudarat, dan dia sendiri pun dia kena jaga juga. Dia tidak boleh memudaratkan diri dia. Sebenarnya bila disebut tidak boleh mudaratkan diri sendiri dan mudaratkan orang lain, itu sebenarnya sudah lengkap dah tu. Dari segi maksud dia tu, dalam pelbagai bentuk. Jadi hadis ni sebenarnya 50% dia ambil. 50% mengikut ulama. Kita akan tengok selepas ni secara nasnya yang disebut oleh ulama itu. Hadis ni juga mensasarkan kepada untuk memperbaiki, kerana kemudaratan dia memang telah berlaku sebelum Nabi SAW datang ke muka dunia ni. Memang teruk masyarakat pada waktu itu. Kemudaratan sudah berlaku dalam semua aspek, dari segi akidahnya, dari segi ibadatnya, dari segi perundangannya, muamalat sama manusia. Teruk. Kita boleh tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, zaman gelap. Cuma bila Islam hari, Islam beri satu akidah yang benar. Sebab manusia ni kalau dia tidak terima akidah daripada wahyu, dia akan ada juga akidah yang tersendiri. Yang dia terima daripada orang ini. Kadang-kadang benda tu dia buat-buat. Sebab manusia ni secara fitrahnya dia nak. Kalau kita tengok dalam tafsir terjemah Al-Quran kan, tafsir Pimpinan Ar-Rahman tu, dia buat di muqaddimah dia. Dia tidak boleh rujuk situ. Kenapa manusia perlu pada agama? Dia sebut di situ. Sebab apa? Manusia ni dia tak dapat tidak benda yang lumrah, dururi manusia dia nak pada agama. Dalam konteks, dalam khususnya dalam bab ketuhanan, dia nak mengagungkan satu benda, satu kuasa yang ajaib bagi dia. Fitrah manusia begitu. Sebab itulah kalau dia tidak bertemu dengan tuntunan wahyu, tidak bertemu dengan ajaran wahyu, macam-macam dia sembah lembu, dia sembah pokok kayu, dia sembah bintang, macam-macam manusia semua. Sebab dia nak satu benda yang dia anggap ajaib. Fitrah manusia begitu. Jadi bila dia tidak bertemu dengan wahyu, kita panggil sesat lah. Sebelum kedatangan Nabi SAW, pelbagai bentuk sembahan manusia pada waktu itu yang kemuncak di Mekah tu, sanam tu, agama wathaniyin itu, sembah berhala itu. Walaupun kita sebut sembah berhala yang berlaku di zaman Arab itu, tetapi banyak lagi kepercayaan kecil-kecil yang berada terselit di celah-celah sembahan berhala tu. Sembah pokok kayu, percaya kepada binatang tertentu, banyak. Kalau kita tengok dalam sejarah Arab jahiliyah ini, jadi itu maknanya keinginan naluri manusia tu, dia nak benda tu. Tapi nasib dia lah, sebab dia tidak bertemu dengan ajaran wahyu, menyebabkan dia terima pelbagai lah. Bila terima benda tu sebagai satu doktrin, satu akidah, nak buang tu payah. Dia sanggup mati kerana tu bahaya tu. Sanggup mati. Setengah-setengah kita tengok tu benda tak masuk akal langsung, tapi bila dia asah atas asah agama, dia jadi logik bagi dia. Dia kata benda agama tak boleh fikir dengan akal. Dia letak gitu. Jadi akhirnya benda buruk setahu mana pun tak cakap syarah, tak cakap rakyat. Bukan nak rakyat pun marah dia kadang-kadang. Jadi gitulah. Jadi kalau kita baca buku-buku yang berkait dengan agama, kita boleh tengoklah pelik-pelik dia punya pahaman itu. Ganjil-ganjil di luar daripada kotak pemikiran kita lah orang Islam. Kata pelik. Kebanyakannya merugikan, tidak menasabah. Cuba kita kira, tak boleh makan benda menyawa. Banyak mana hilang nikmat Tuhan. Tak boleh makan benda menyawa, makan sayur. Ada setengah tu terlajak, ada setengah ajaran tu terlajak. Agama jin misalnya, kalau dalam kitab kita tengoklah, sebab saya tak pernah berhadapan, tapi dalam kitab kita tengok agama dia cukup jago. Ni terlajak pun. Siapa benda-benda halus tu tak usah masuk, tak usah pijak semua, sehingga setengah-setengah yang kuat beragama dia pergi mana-mana, dia pergi penyapu. Dia tutup hidung dia ni, takut masuk benda-benda bernyawa dalam hidung dia. Lepas tu dia sapu jalan, nak meyakinkan dia. Apa takut terpijak semua. Okey, jadi susah lah tu kalau siapa tahap tu. Jadi apa tu? Asah keamanan, tak usah menyakiti, yang tu terlaju. Tapi Islam ni dia seimbang sebab dia mengambil kira keseluruhan. Jadi darar ini telah berlaku. Jadi hadis ni sebenarnya dia nak memperbaikilah. Bila berlaku darar itu, mana benda tu perlu dihindari, perlu dibuang, perlu diperbaiki. Jadi kesemua perkara yang kita sebut tadi, sama ada dalam bentuk akidah, dalam bentuk ibadat, dalam bentuk perundangan, prinsip akhlak dan sebagainya, asas dia kata adalah warahmah, keadilan dan rahmat daripada Allah SWT. Atas dasar adalah ni maknanya kita kata seimbang. Seimbang ni bukan bermakna sama. Selagi rahmat atas asas kasihan belas.
Itulah makna umum hadis. Jadi hadis ini dia menetapkan banyak prinsip lah. Mana prinsip keamanan sejagat kepada manusia. Kalau kita perhati mana hadis-hadis ni ulama sebutlah, ada banyak lagi hadis-hadis lain yang makna dia seumpama ni. Kalau hak ni la darara wala dirar. Ada juga hadis yang berbunyi la darara wala dirar. La darara la darara wala dirar. Lepas tu dia ada tambahan man darra darrahu Allah wa man syaqqa Allahu alaihi. Mengikut hakimnya dia kata hak ni memang sanad, dia mengikut syarat Muslim tinggi hadis ni. Mana ada disebut lebih panjang lagi. Hak ni kita hadis Abi Sa'id Al-Khudri pendek ya. La darara wala dirar. Tapi ada dalam riwayat lain sebut tambahan dengan erti tidak boleh memudaratkan sama ada kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Sesiapa yang melakukan kemudaratan dalam bentuk yang umum, siapa melakukan kemudaratan, dia kait dengan tadi. Tidak boleh melakukan kemudaratan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Sesiapa buat kemudaratan, dia melakukan kemudaratan, tak kira lah kepada diri dia sendiri, kepada orang lain. Kalau dia ada buat perbuatan itu, darrahullah, Allah sendiri yang akan memudaratkan. Allah yang akan memberi kesan buruk kepada dia. Allah sengaja buat sebab sebagai balasan atas dunia. Atas dunia. Setengah ulama kata kalau atas dunia ni nampak molek dia, nampak tak ada masalah, dia tetap akan kena di hari akhirat. Boleh jadi dalam bentuk istidraj, dalam bentuk Allah Kelata kata maaf, Allah biarkan dia dengan sesak, Allah biarkan dia dalam kekayaan, Allah biarkan dia dalam kuasa, Allah biarkan dia dalam nikmat di dunia. Sebenarnya itu istidraj. Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya dia tu tidak insaf, maka dia mendapat apa dia nak atas dunia. Itu sebenarnya kemudaratan yang paling besar. Sebab dia tak akan terlintas nak insaf, nak kembali ke pangkal jalan. Dia tak. Itu sebenarnya bukan nikmat, nikmah. Itu bala tu sebenarnya. Dalam hadis itu lagi ada sebut wa man syaqqa, sesiapa yang menyusahkan orang, memberatkan orang, menyebabkan orang jadi susah. Syaqqallahu alaihi. Allah akan menyusahkan dia. Jadi benda-benda gini kena beringatlah. Kadang-kadang kita susah ni sebenarnya hak ujian tu sekarang. Kadang-kadang sebab kita susah ni sebab kita sendiri. Boleh jadi kita menyusahkan orang, kita tak sedar. Menyusahkan jiran, menyusahkan mak kita, menyusahkan anak kita, menyusahkan selama mana orang menyusahkan anak dia, menyusahkan isteri dia. Tapi benda tu dia tak ingat. Boleh jadi kerana terlalu biasa tu dia berasa tidak menyusahkan, padahal dia menyusahkan isteri dia. Banyaklah kalau kita nak mari contoh menyusah pada isteri ni, banyaklah. Contohnya kita kata dalam keadaan dia mampulah. Misalnya kita kata nak bagi dapur sampai 2-3 minggu. Susah nak masak misalnya. Kita kata jangan benda tu menyusahkan tu. Lepas tu kalau tak jadi masak ataupun tak sempurna, marah pula. Benda mudah, tak tahu senang. Kita ambil contoh hak mudah. Benda-benda gitu. Ataupun pokok kayu mengganggu ruangan halaman rumah orang, daun jatuh ke tanah orang, kena pejiran kita jenis pesen cuma mesin seumur jaga, menyusah ke dia, nak tegar dia tak tergamuk. Benda-benda gitu tak dia kena faham lah. Sebab tu dia dalam syarah ni sebut menyusah tu daripada sekecil-kecil perkara sampai ke sebesar-besar perkara, asalkan ada makna menyusahkan. Dalam hadis ni man darra, sesiapa yang menyusahkan. Sebab mula-mula dia sebut la darara, tidak boleh. Ada setengah ulama terjemah la darara ni bukan dengan erti tidak. La darara wala dirar illa tu walaupun nafi asalnya, tapi kena terjemah dengan nahi. Jangan seseorang itu menyusahkan dirinya sendiri dan jangan dia menyusahkan orang lain. Pakar bahasa juga tu dia terjemah gitu. Dia kata boleh dengan makna begitu. Nabi sebut gitu mula dalam riwayat hak lain lah. Dalam riwayat lain kata hakim sahih tu lebih kuat daripada hadis-hadis yang kita baca ni lagi. Bahkan hak tu mengikut syarat Muslim lah. Hadis tu. Dia kata siapa dia melakukan kemudaratan secara umum, sama mudarat pada diri dia sendiri sengaja. Dia kita kata contoh dia memudarat kepada dia, ikutlah apa saja. Misalnya sebagai contoh.
Mana gigi dia? Gigi dia tu, dia tak cara. Dia tak cara pada gigi dia. Sepatutnya dia ada kaedah jaga tu. Dia tak cara menyebabkan lepas tu jadi sakit. Sakit sampai jadi teruk lah. Jangkit tu ada sebagai gigi pada bahasa asal kan dia tak jaga. Hal tu memudarat pada diri sendiri tu. Jelas tu dalam kitab sebut tu. Itu satu contoh. Ataupun dia makan dia tak jaga. Tak jaga semua. Dia tak pernah fikir pun nak jaga kesihatan dengan melalui makanan yang seimbang misalnya. Tak pernah fikir. Bahkan dia nampak dah sakit-sakit dia wadah gitu misalnya. Itu juga memudaratkan. Tak boleh tu. Kalau begitu. Jadi orang lagi ni Allah akan menyusahkan dia. Susah lagu mana? Kita boleh andai pelbagai lah. Bila dia susah, dia susah bini dia. Kadang bini paksa buat TV dia. Susah anak dia, susah ayah dia. Banyak kau dia tak jaga. Hak ni Nabi tahu. Sebab hal ini umum ni, ulama kata umum menyusahkan dalam pelbagai bentuk lah. Ada itu dalam konteks yang kecil kita ambil dalam bab rumah tangga. Kita keluar sikit daripada rumah tangga, menyusahkan jiran. Kita bakar, kita duduk kawasan perumahan, rumah tangga kita bakar depan rumah walaupun berasak masuk menyusahkan orang. Kita kena andai tu. Tak boleh. Benda-benda gitu kena jaga. Payah juga nak masuk surga ni. Tidak senang juga nak masuk surga ni. Dia ada cara dia kena jaga ni. Kalau tak sanggup jaga tu memang tak layak lah masuk surga. Kira-kiranya begitulah. Sebab menyusahkan orang. Kena kawan tu ada anak kecil misalnya. Lagu mana? Berasak. Tak jaga pasal kipah. Dan masuk asak ni tidak tubik. Payah nak menyusahkan orang. Kita pakai kereta misalnya. Na'udzubillah, kena beringat benar. Pakai kereta sampai orang tak boleh nak tubik. Kita tahu dah. Kena beringat tu. Kena tengok. Benda menyusahkan orang. Dah lah nombor telefon tidak letak di cumi. Orang nak telefon pun tak boleh. Kau tu sejak tu. Kalau kau kena jenis biasa tak boleh nak sabar. Macam-macam boleh berlaku. Tu mudarat tu. Mudah yang benda-benda kecil. Kalau besar kita kata. Kita naik ke peringkat lebih tinggi. Misalnya kata pentadbir sesebuah kawasan. Misalnya dia menyusahkan rakyat dia. Dah begini. Batal kontrak misalnya. Pak jelas tu. Banyak kau lah. Benda yang kita menyusahkan. Kalau nak urat parutlah kita boleh kias diri. Kita boleh kias diri. Misalnya dalam bak jalan selama mana ada orang aksiden, kis jalan rosak. Sedangkan jalan tu dibayar untuk orang urus tu. Ada pun sebagai road care kita kata tak. Bahagia. Dia tak jauh aksiden orang tu. Memang kalau mengikut pekov benar tu. Boleh dicah. Tu juga kira mudarat lah. Tu kita boleh kias. Banyak kau lah. Kita tahu, kita campur ke misalnya kata kulit pisang. Orang kena belaka tu masuk belaka. Ni, hadis ni terlalu umum mengikut ulama. Sebab tu ulama kata daripada sekecil-kecil orang panggil darah, madarrah sampai pada hak sebesar madarrah itu. Kena ingat lah. Sebab itulah ulama kata hadis ni dia merangkumi 50% agama. Yang ni bab kemudaratan Islam tu daf'ul mafasid itu, dar'ul mafasid itu. Kita kena tolak benda-benda yang bersifat mafasid. Cuba kita gambarkan melalui hadis ni, kita campur dengan hadis sani, Allah yang menyusahkan kita. Cuba kita gambar lagu mana Allah menyusahkan kita. Kita tengok setengah-setengah harta dunia ni, orang pakak nak menyusahkan seseorang, nak kena ke dia, tak kena. Bila Tuhan jaga dia. Kita kata seluruh dunia habis, kita kata dah. Bunuh habis segala instrumen yang ada nak menyusah, nak fitnah dia. Tak boleh. Bila Tuhan jaga. Tapi bila Tuhan tak jaga, kena beringat. Bila Tuhan tak jaga mudah sangat. Tak semesti, tak belah mana pun boleh jadi jatuh. Dia punya moral dia boleh jadi rosak nama dia. Tapi bila Allah nak jaga, kita tengok dalam hadis ini bila manusia nak kenakan sedikit saja keburukan kepada seorang, tetapi takdir Allah tidak begitu. Mana Allah jaga dia, tak boleh, tak akan kena hukum mana. Ini Allah sebut sini, Allah sendiri yang akan kenakan dia. Allah sendiri yang akan musibahkan dia. Kesan daripada apa? Dia menyusahkan orang lain, dia memudaratkan orang lain. Ulama kata benda ni boleh jadi dengan sengaja, boleh jadi dengan tidak sengaja, boleh berlaku lah. Itu antara hadis. Ada juga hadis yang menyebutkan la darara wala idrar, tidak boleh memudaratkan, tidak boleh dimudaratkan dan tidak boleh memudaratkan oleh makna lebih kuat lah. Makna lebih kuat. Baik, sekarang ni kita nak tengok pula
hadis ni dari sudut mana bahasa. Sebab kita nak berjinak-jinak, kita nak cuba dekat dengan bahasa hadis ini. Jadi berkenaan dengan hak mursal tu kalau saya nak sebutlah secara sepintas lalu lah, supaya kita biasa dengan kaedah sebab hadis ni sebut ada dalam Muwatta Imam Malik ada sebut hadis ni tapi secara mursal. Yang mana mursal sini maknanya dalam hak kis Imam Malik ni mursal tu mursal dengan tidak sebut sahabat. Misalnya ni jawab mari sanad dia. Dalam Muwatta Imam Malik ambil hadis ni daripada Ammar bin Yahya. Ammar bin Yahya ambil daripada ayah dia. Ayah dia tu tabi'i. Lepas tu dia ambil daripada Nabi. Macam mana tabi'i ambil daripada Nabi? Mesti di situ ada gugur sahabat itu. Jadi tidak disebut sahabat. Cuma melalui tarik lain kita tahu bahawa sahabat tu Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi hak lagu tu orang panggil mursal. Mursal sahabi lah, mursal tabi'i. Tabi'i tak sebut sahabat mana. Sebab dalam hadis ni kena ingat, hadis ni berguna, hadis dikira hadis, diterima sebagai hadis, dia mesti ada sahabat tu. Sebab Nabi sahabat yang sampai kepada umat ni. Itulah nak ayatnya penting sahabat selalu tu lah. Mana fakta agama ni kalau hilang sahabat dalam senarai itu, maka tak ada nilai fakta itu. Tak sedar ayatlah secara mana. Itulah kedudukan sahabat yang disebut oleh ulama sebagai benteng agama itu. Sebab tu orang yang kutuk sahabat itu sahabat sebenarnya dia nak suruh kita tidak yakin pada fakta agama. Orang sejahat ni okey lah dia apa ayat benar betul, jahat menimul. Itu maksud dia ya. Itu maksud dia. Jadi mursal tu maknanya gugur lah sahabat itu asalnya lah asal. Itu mengikut muhadithinya gitu. Mengikut muhadith. Kalau mengikut muhadithinya maknanya hak di ujung di atas sekali. Jadi sahabat gugur sahabat, ada sahabat. Itu kalau mengikut muhadithin hak asalnya gitulah. Mana tabi'i dia meriwayatkan hadis tu dia tak sebut sahabat, itu mursal. Itu asal. Itu di kalangan ahli hadis itulah maksud. Tapi kalau di kalangan fuqaha dia ada sedikit berbeza makna mursal dia tu. Mursal dia tak kira. Asalkan jatuh paling kurang sore pun tak ada. Perawi tu terjatuh tidak disebut dia mursal. Tak kira peringkat mana pun. Mana boleh jadi muqdal, munqati' dia termasuklah ke dikira serupa tu. Itu mengikut fuqaha ahli fiqh. Jadi bagaimana dengan kedudukan hadis mursal ini? Kena ingatlah kalau kita tengok dalam kitab, kalau kita biasa dengar, biasa terdedah dengan ilmu usul hadis ni atau mustalah hadis ni, mursal ni dia bagi dua pula sebenarnya. Ada mursal tabi'i, ada mursal sahabi. Kalau mursal sahabi ni semua terima. Mursal sahabat ni mana semua terima kerana sahabat tu adil. Mana kalau sahabat terbukti sahabat tu dia cerita Nabi, padahal dia tak ada, memang jelas dia tak ada kita tu dengan Nabi misalnya, tapi dia sahabat. Boleh ada sahabat lewat, dia lewat masuk Islam, jadi banyak dia tinggal fakta-fakta tu. Tiba-tiba dalam hadis tu misalnya dia cerita Nabi kata begini, tentunya dia tak dengar. Ulama kata ni tak apa, sebab sahabat tu dia adil. Mesti kita kena andaikan mesti dia dengar daripada sahabat-sahabat yang lain. Hak tu tak apa. Itu disebut oleh ulama. Dia tu boleh kata terima semua, walaupun ada juga kata kil, ada sebilangan yang kecil secara syadzah dia kata hak tu tak boleh juga. Tapi hak tu orang tak terima lah. Asasnya terima. Mursal sahabi ni diterima. Walaupun dia ada lagi pendetailan dia tu, huraian secara terperinci tu ada disebut lagi. Dari segi kehujahan hadis mursal ni, kalau kita tengok dalam kitab-kitab sini pun dia ada sebut secara ringkas. Jadi berbeza pendapat juga lah. Misalnya mengikut Imam Abi Hanifah, Imam Malik dan Jumhur. Ada pendapat Ahmad lah yang masyhur daripada Imam Ahmad juga. Dikatakan tak boleh buat hujah. Tak boleh buat hujah. Laisa hujjah. Laisa hujjah. Mana tidak boleh buat hujah hak mursal. Tapi kena ingat hak ni hak mursal tabi'i ni, mursal sahabi terima. Hak mursal sahabat tu gugur sahabat tu, mana sahabat hak tentunya dia tak ada dengan Nabi. Tu cerita tu. Dia dengan Nabi sebab tu jadi sahabat, cuma kata dia masuk Islam lewat sebab saya sebut sana lah. Tiba-tiba dia cerita benda tu. Sedangkan orang buktikan bahawa dia ni masuk Islam lewat misalnya. Hak tu semua ulama terima. Hak ni mursal sini mursal yang berlaku pada tabi'i. Hak ni tidak diterima. Tu kata
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Laisa bihujjah. Boleh kata kau ni kebanyakan ahli hadis inilah pegangan dia. Tetapi kalau kita tengok Imam Syafi'i dia terima, tapi terima secara bersyarat. Kita terima hadis mursal ni sekiranya ada sokongan riwayat lain. Supaya Imam Malik ni, supaya Imam Malik ni dia riwayat dalam kitab Muwatta, hadis ni tak ada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang menceritakan kepada tabi'in, itu tak ada. Tetapi oleh kerana dia ada lagi riwayat lain, dalam riwayat lain dia sebut. Bukan dalam kitab Muwatta, dalam kitab lain dia sebut. Jadi hak tu tak apa, kerana ada sokongan. Kerana ada sokongan tak apa. Tapi semata-mata mursal, Imam Syafi'i pun tak terima juga. Mursal tabi'i dia kena ada sokongan, dia bersyarat lah. Dia bersyarat. Jadi kalau hadirin nak detail lagi, kena rujuk dalam kitab mustalah. Imam Nawawi ada sebut dalam kitab Azkar berkait dengan hal ni, berkait dengan hadis mursal ini. Dia kata sesuatu hadis itu, hadis mursal lah maksudnya, sesuatu hadis mursal itu kalau diriwayatkan daripada dua tarik, dua jalan, paling kurang. Tu. Satu tarik, mana satu riwayat itu mursal, dan satu riwayat lagi muttasil. Muttasil maknanya tidak ada perawi yang gugur, sebut semua, khususnya sahabat tu lah. Mana tabi'in itu dia ada sebut sahabat ambil dengan Nabi, itu muttasil. Ini dalam konteks ni. Mana ada satu riwayat hadis yang sama lah. Maknanya sebut, tabi'in sebut tu direct pada Nabi selalu misalnya. Seperti ni seperti kita sebut Imam Malik kan. Tu boleh diterima, tu bukan kerana semata-mata dia, kerana tengok tarik lain, tengok riwayat asal lagi. Jadi maknanya apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar ini dalam metod Syafi'i lah. Dalam konteks pendapat aliran Syafi'i. Boleh buat hujah lah, maknanya perkara itu boleh dibuat hujah. Itu maksud mursal itu. Jadi sebenarnya kalau sekali langsung kita tak ada maklumat tentang ilmu usul hadis ni, sebenarnya bila kita belajar hadis dia tak jeli lah. Sebab tu molek sebenarnya di mana kita cuba belajar kira lah kok mana pun biar boleh belajar ilmu hadis ni, usul hadis ni dengan cara yang ringkas pun tak apa. Supaya kita jadi tidaklah gelak gelemak. Sebab hak tu lah kelebihannya. Hak tu lah kelebihan beza kita dengan ajaran lainnya. Kelompok lain orang Islam ni situ kelebihan dia. Dia disiplin ilmu dia tu, metodologi dia tu kemah. Yang mana rata-rata ulama sebutnya sebenarnya ilmu tentang periwayatan hadis ini yang begitu unik itu sebenarnya dia asas dia akhlak. Yang mana guru seorang perawi itu tengok pada di samping kita kata dhabit, ingatan dia, catatan dia, selagi dia ambil kira juga dari segi moral dia tu. Tak sedar ayatlah cerdik setara mana pun, ingatan kuat setara mana catat, tapi kalau perangai tu tak balik, tak layak untuk meriwayatkan hadis. Kalau terbuktilah dia tu perangai tak molek, melakukan maksiat dan sebagainya, dia boleh hilang kredibiliti dia. Jadi perkara ni sangat disedari oleh ulama-ulama kita. Kenapa? Kerana untuk diberi kelayakan untuk dia bawa fakta agama tu. Waktu peringkat dululah secara khususnya. Sebab tu kita tengok cerita Imam Bukhari misalnya, pernah seperti mana ya hadirat mungkin setengah tu maklum, sanggup mana kita sanggup lempar duit dia dalam laut. Kayak cerita dia yang masyhur itu, bapa tu takut dituduh dia ni mencuri. Kerana ada orang buat provokasi lah. Ada orang cuba nak dia kata cuba nak buat helah malam tu duk kecek molek dengan dia gini-gini, mari tu dia duk ceritalah Imam Bukhari ni gini betul. Royaklah nak pergi ngaji bawa duit sekarang. Dia sebut itu sekarang bawa duit bapa tu nak pergi ngaji. Dulu cara nak terima hadis dia panggil kena belayar, kena musafir nak terima satu hadis. Kadang-kadang sebulan jalan nak pergi terima hadis. Kalau tu perlu peruntukan lah, perlu duit lah. Jadi bawa lah duitnya. Imam Bukhari naik kapal, jadi ada seorang hati-hati yang tidak ikhlas. Bila dia tahu Imam Bukhari bawa duit dalam jumlah yang tertentu, pagi esok dia isytihar, duit dia hilang. Dia royaklah sifat baik tu gini. Imam Bukhari kata kacau ni. Kalaulah kapten kapal tu, maknanya kita kata buat spot check, kena beg itu yang ada duit tu dalam milik Imam Bukhari, tidak akan muttaham, tertuduh Imam Bukhari itu sebagai pencuri. Dia nak elok tu, dia sanggup tahu duit dia dalam laut, biar tak ada piti pun. Nama ni dia tercemar sekali, nak pulih balik tu
payah duit boleh tahan sehari. Itu dia punya pemikiran Imam Bukhari. Tu. Jadi menyebabkan kawan tu pergi jumpa dia. Mana duit dia tanya. Cek-cek tak jumpa. Dia takut dalam laut. Jadi itulah Imam Bukhari ayatnya dalam bab agama ni lagu tu. Tu kelebihannya. Jadi molek naklah kalau boleh mana kita angkat sikit sistem pengajian kita tu. Di masjid ni kita angkat sikit. Jangan itu kita ngaji benda kita angkat sikit, upgrade sikit supaya kita ngaji ni biar tinggi sikit. Kalau bab fiqh, bab usul tu boleh jadi bab ilmu hadis ni molek nak. Jadi mana cari ustaz-ustaz dia boleh dia perendahlah peringkat awal sebagai untuk permulaan. Tu sangat baik. Kalau berasa tak ada dengan secara umum ni masjid takut setengah-setengah takut tak apa, cuba kira lah pokok mana pun. Ilmu tu tinggi sebab dia berkait dengan hadis. Baru kita nampak. Bahkan orang yang belajar tu dia akan nampak lagu kemah. Disiplin agama ni memang hebat. Kalau tidak dia tak nampak. Lepas tu situ dia boleh sesah banyak perkara. Dia kelemah orang kita menyebabkan celaru kadang-kadang dalam bab hadis ni kerana tak erti tu. Dia ikut jumpa asalkan hadis, orang kata hadis tak kaya lah. Jadi bila orang sebuah hadis ni dia terserabut dia tu. Bukan hadis dia lah tu. Itu kesal kita nak dia. Kadang-kadang hadis yang tidak sama pun pegang ikut jumpa dalam kitab. Sebab kalau kita pegang disiplin tu, semua fakta yang ada dalam kitab tu bukannya fakta, kadang-kadang bukan fakta pun, tapi itu cerita sahaja. Bukan fakta pun semua. Jadi kalau kita terbiasa dengan pengajian hadis, dia akan ada kesan kepada kita dalam memilih fakta. Itu kesan baik. Kalau orang langsung tak terbiasa dengan hadis, dia gagal membezakan maklumat ni. Ikut orang kaya. Kawan ni kata dalam kitab sebut, dia pun terima lah. Tapi kalau orang biasa belajar dengan metod hadis, dia payah dia nak terima. Itu kesan dia. Dia akan jadi lagu tu. Tu dia kena belajar tu. Nak mari tu kadang-kadang tak pada dengan ayat dia kena belajar. Bila belajar dia akan mari. Tu. Rupanya banyak perkara kita tertinggal dalam bab ni. Itu disiplin ilmu. Ni kata cuba kita gambar, teruk tak teruk ni. Ini sebagai satu contoh saja. Boleh dua ceramah misalnya. Saya rasa itu kesan tu berat walaupun bukan semua. Ini tahap berat. Misalnya ada sebut dalam kitab. Dia kata ni ada sebut dalam kitab. Hak cerita tengok dalam internet lah, wallahu alam lah, saya pilih lah gitu. Nabi tak boleh jumpa, kesal Nabi tak boleh jumpa dengan Imam Ghazali. Orang katanya ada lagi, tak ada buku dia sebut tu. Ada lagi tak jumpa lagi tak. Kita susah tanya kitab mana nak tengok tu. Kesal Nabi, kesal apa tak boleh jumpa dengan orang sekian-sekian. Atau akhir hadis tu hadis lah tu kira-kiranya. Sebab isnad kepada Nabi hadis lah. Maka Nabi kesal tak boleh jumpa orang nama Imam Ghazali. Cuba kita pakai teruk gitu. Tak nak sahabat sikit ngabuk. Jadi benda-benda gitu kalau kita belajar hadis. Bila kita belajar hadis sebenarnya kita belajar usul. Kita akan jumpa banyak kalau kita belajar usul ni. Usul mana benda bila kita pegang, insya-Allah kita tak sesatlah dalam kita baca kitab tu apa. Misalnya usul kenabian sebagai contoh. Antara usul kenabiannya, Nabi keturunan dia bebas daripada seks. Tak terlibat dengan seks atau betul ni. Ayah Nabi, mak Nabi. Cuba kita tengok dalam sejarah. Cuba dikaitkan. Ayah Nabi tu kan terlibat dengan pelacur. Nikah dah pergi langgar pelacur lagi. Ayah Nabi disebut dalam sirah. Dalam kitab. Adalah kitab lah tu. Tapi kalau kita tak erti nak semak riwayat itu pun. Tapi kalau kita pergi usul hadis, bahawa keluarga Nabi, keturunan Nabi, mak Nabi, ayah Nabi kata ni, dia tak terlibat dengan jenis set hak lagu tu. Manakala ada disebut, kita tolak berdasar pada usul nubuwah dia panggil. Usul Nabi. Itu orang panggil usul. Jadi usul-usul ulama buat ni untuk orang awam. Jadi kalau kita tak ada tu, bila orang cerita kata ada, mana seorang pelacur tegar lah. Siapa ketua pelacur tiba-tiba insaf daripada rahim dia itu. Bukan seorang Nabi, beberapa orang Nabi lahir daripada mak yang menjadi pelacur. Kita akan tolak selalu situ. Tak usah ayat dalam kitab mana. Itu orang panggil usul. Mana kalau kita belajar ni, kita akan terima lah, dapatlah benda-benda gitu. Dia akan disebut lah benda-benda gitu. Jadi kalau kita tidak belajar secara agak khusus, maka kita akan ketinggalan. Jadi kita tidak merasa sedap hadis.
Berkait dengan hadis ini, Imam Abu Daud ada sebut. Imam Abu Daud ada sebut berkait dengan hadis ini. Kata Imam Abu Daud, dia kata hadis ini antara hadis-hadis yang sangat penting. Kerana banyak diasahkan kaedah fiqh, usul fiqh, qawaid fiqh dasar pada hadis. Insya-Allah minggu depan kita akan sebutlah mana hadis ni ulama boleh mengeluarkan beberapa kaedah qawaid fiqh. Usul dalam fiqh, usul fiqh atau qawaid fiqh dia lebih besar lagi. Qawaid fiqh ni dan berkait dengan fiqh hadis ni. Kalau mengikut Imam Abu Daud, ini antara hadis yang menjadi tonggak lah dalam bab fiqh. Aku mana tu insya-Allah kita bincang selepas ni lah. Disebut gitu. Mengikut Ibn Rujak dan Ibn Salah pun gitu juga. Mana hadis ni boleh dijadikan kalau dalam bab fiqh, ulama tak tinggal lah hadis ni dalam bab fiqh. Banyak sangat kesan dia dari sudut istinbat fiqh daripada hadis ni. Disebut begitu. Bahkan ulama juga sebut. Tapi ni ulama Syiah ni tak tahulah tu yang kitab ni wallahu alam. Ni ada gitulah. Jawab mari pendapat ulama Syiah. Jadi kita buat tak apa nak sebut lah mana. Ulama Syiah tu ulama benar. Hak dia sebut tu molek tak apa kita sebut, tapi kena beringat ni. Muhammad Jawad Mughniyah. Jawab mari pendapat kawan. Ni bapa Syiah ni. Muhammad Jawad Mughniyah. Dia kata oleh kerana Nabi itu rahmat, maka Nabi sebutlah hadis ni, dia kata. Kalau kita nak guna hadis ni untuk rak ajaran dia, kalau lah. Dia kata kan ni Syiah pekat ni, Muhammad Jawad Mughniyah ni. Dia kata Nabi itu Nabi rahmat, Nabi Muhammad ni rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Sebab tu Nabi sebut ni. Hakikatnya Allah tu syukurlah, tapi Nabi sebut ni. Sebenarnya hadis ni dia kata masdar dia ni, punca kenapa Nabi sebut tu, kerana dia kata syariat wahyu ni, syariat yang diturunkan hasil daripada wahyu ni, dia mudah difaham oleh akal. Sebab tu saya kata hak dia sebut tu molek. Ulama lain pun sebut. Cuma sebab tu dia sin jawab marah ni, kita pun tak tahu sebab pun. Asas syariat wahyu memang dia mudah, dia simple, tidak payah, tidak rumit sebenarnya. Sesuai dengan ayat Quran, ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak jadi payah agama ni, tidak ada keluk-kelik. Haraj ni keluk-kelik masa Kelantan. Tak ada jenis kita, jenis terang. Mudah pada. Bahkan benda mudarat ni manusia boleh faham pun. Tak mesti ngaji agama sebenarnya benda mudarat ni. Bahkan dia sebut sini kata hayawan pun boleh faham. Secara fitrahnya kata Jawad Muhammad Jawad Mughniyah ni, secara fitrahnya dia kata benda mudarat ni mana semua manusia faham dan semua manusia tolak, hatta binatang pun dia tolak benda-benda gitu. Tetapi sebut dia apa? Apakah berlaku tahsilul hasil? Sebut benda kata hudah, apa faedah? Tak. Hak ni sebut sini ni sebagai nak takkid, sebagai nak beri pahala kepada umat Islam, nak ajak kelebihan umat Islam. Bersih orang kafir pun faham, tapi apa faedah kebersihan yang mereka amalkan untuk hari akhirat? Tak ada. Sebab dia tidak Islam. Tapi kalau orang Islam, dia ambil itu dengan kesedaran Islam, dia dapat kebersihan itu, dia dapat kebaikan di dunia, dia dapat juga kelebihan pahala di hari akhirat. Begitu juga ni. Mana kita tolak segala keburukan, tak menyusahkan orang, tidak mahu mudarat atas agama, dan kita pihak ni agama tekan. Jadi hak tu maknanya kita bergerak selari dengan akidah kita bahawa Islam ni agama terbaik. Hak tu dia nak. Maknanya sebab tu saya kata hak dia sebut semua molek walaupun Syiah pun. Dia kata maknanya hadis ni Nabi nak ayat supaya kita bergerak dalam kerangka agama. Walaupun benda yang bersifat universal, benda yang bersifat sejagat, tapi kita kena bergerak dalam kerangka agama. Barulah benda tu dia memberi kesan pada kita. Sebab kita duduk galak orang supaya bersih, tapi kita tak kait dengan agama, kesan tidak belah mana. Tapi kalau kita kait dengan agama, kait dengan akidah, kait dengan sirah Nabi, kait dengan hadis, dia akan beri kesan, khususnya kepada orang Islam. Hak tu sebenarnya dia kata Nabi nak sini. Sebab apa? Aslul darar, asal mudarat ni
apa ni, qad yaqa, qad waqi'. Gitu. Karena asal mudhara' ni sebelum turun hadis ni tak ada mudhara' berlakunya. Sebab itulah setengah ulama kata hadis ni walaupun guna la tu la nafi, tetapi sebenarnya Nabi betul larang tu. Sebab sebelum Nabi sebut la darar wa dirar memang maksiat, benda mudhara' berlaku teruk. Jadi Nabi mari sini sebagai nak menyekat benda mudhara' yang telah berlaku begitu lama. Hak tu dia boleh dipahami dan tajak pemahaman ulama tu. Sebab asal mudhara' memang telah berlaku. Bukan Nabi wayak benda ni tak berlaku lagi. Bukan bermakna begini, mudhara' ni tak berlaku lagi. Jangan buat. Dia tidak makna begitu hadis ni. Tapi dia memberi erti mudhara' telah berlaku. Kamu orang Islam jangan buat benda tu. Tak sudah setakat jangan buat. La darat wa la dirar. Maknanya kamu telah sekat daripada mudhara' itu berlaku pada orang lain. Ini maknanya sebab itulah disebut sini, kita sebut dalam makna umum hadis ni mari nak merawat penyakit yang berlaku. Masalah penyakit teruk yang berlaku, menindas satu tindas orang ini, cabur ini, Islam mari sekat guna hadis ni. Kita jangan buatlah. Kalau Islam tak buat. Yang kedua, ada juga ulama sebut tidak dalam kitab ni. Dia kata hadis ni sebenarnya Nabi nak mencipta satu arus yang baik, arus kebajikan. Nabi nak mencipta arus di tengah-tengah masyarakat teruk, kita kena baca. Sebab itulah ulama kata tidak lengkap kita belajar hadis, belajar Quran kalau kita tidak tahu sejarah Arab. Tidak lengkap. Sebab tu dia wajib mengaji sejarah zaman sebelum Nabi jadi Nabi. Kita kena tahu latar belakang masyarakat Arab. Kan bila kita tahu waktu, kita akan mudah nak faham hadis Nabi, mudah nak faham Quran. Sebab kita sebut gini, kita kata hadis ni turun dalam bentuk nak menyekat, nak menghindarkan mudhara' yang telah berlaku. Tahu mana berlaku mudhara' zaman tu. Kena tahu lah masyarakat dia mana. Kalau dalam bab keluarga saja teruk tahu mana. Kalau dalam bab keluarga saja ada disebut bentuk perkahwinan dia panggil nikah istibdha'. Ni nikah salah satu bentuk perkahwinan. Nikah istibdha' ni maknanya teruklah. Saya nak sebut ni patut fikirlah bagaimana. Ada satu bentuk nikah yang diiktiraf oleh masyarakat Arab jahiliyah, dia panggil nikah istibdha'. Tak sekira lah hak tok lelaki 32 seorang bini, tak sekira ada juga. Paling nak fikir kita tu. Istibdha' ni maknanya anak perempuan bila dia mari haid yang pertama, bila dia suci daripada haid pertama tu, ayah dia akan bawa anak perempuan dia pergi serah pada seorang lelaki yang keluarga dia kenal. Maka dia pun tidurlah melakukan hubungan jimuk dengan lelaki tu. Selepas selesai jimuk tu, dia buat klik semula anak dia tu asal tu, dia tengok mengandung ke tidak. Kalau anak dia tu mengandung, terbukti mengandung, dia akan jumpa jaga tu nak terus ke tidak ni perkahwinan ni. Tengok tu tak boleh nak bahaya kita hinanya perempuan tu. Tapi masyarakat terima tu sebagai satu bentuk perkahwinan. Satu nak ayatnya rosak tak rosak masyarakat. Mari ni dira dah tu. Hak tu Nabi nak betul. Tu salah satu contoh. Sebab tu kalau kita tahu sejarah dia, kita nampak besar la darar wa la dirar. Besar mengikut ulama. Memang cukup besar. Dan dia ni luas lah. Jadi rasanya insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita berkait dengan bahasa hadis ni, kita akan bincang juga lah. Khilaf-khilaf yang berlaku dalam mengertikan hadis ini. InsyaAllah kita akan sambung semula perbincangan ini. Setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.